Okey. Demam panas daripada min fai'i jahannam, daripada hembusan ataupun hembusan neraka jahannam. Fa abriduha bil ma, maka sejukkanlah dia dengan air. Hadis ni ada beberapa bahasan. Bahagian yang pertama satu ucapan, dan bahagian yang kedua berlaku perbahasan. Sejukkan demam panas ni dengan air. Nabi SAW tak sebutlah nak buat macam mana dengan air ni. Nak jurui ke, nak bagi dia minum ke. Nabi kata sejukkan. Secara umumnya mazhab tentang perubatan Nabi, macam mana kita sebut, ada terbahagi kepada dua mazhab. Satu mazhab yang menganggap apa saja yang Nabi cakap tentang perubatan ini, dia adalah wahyu daripada Tuhan. Maksudnya bukan Nabi cakap sendiri, benda ni wahyu. Termasuk yang berpendapat begini Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ibn Qayyim dan beberapa ramai di kalangan ahlul hadis. Mereka cenderung kepada aliran ini. Di kalangan para ulama ada yang berpendapat hadis-hadis perubatan ini bukan daripada wahyu. Bukan wahyu. Yang ni sembang biasa Nabi. Kerana Nabi itu anak ataupun ibnu bi'atih, anak kepada persekitarannya. Siapa yang berpendapat begini? Berapa ramai yang berpendapat begini? Antara yang terkenal yang menyebut hal ini ialah Al-Imam Ibn Khaldun. Al-Imam Ibn Khaldun. Al-Imam Ibn Khaldun dan juga Al-Qadhi Iyad, yang mana banyak Al-Imam Nawawi petik dia di dalam mensyarahkan Sahih Muslim. Dia juga berpendapat perkara-perkara yang berhubung dengan perubatan ini Nabi berintindak berdasarkan kepada keadaan masyarakat, yang maklumat biasa yang masyarakat ada. Contoh, mereka bagi dalil apa? Dalil hadis Muslim yang selalu kita baca. Nabi pernah jalan, Nabi tengok ada sekumpulan orang berbungakan tamar. Dan Nabi kata bahawasanya benda tu tak ada apa untuk mereka buat. Nabi tak larang, Nabi kata tak ada apa faedah untuk mereka buat. Dan mereka berhenti daripada buat. Bila mereka berhenti, dah sampai kata Nabi kata tak payah buat. Tamar tidak berbuah dengan lebat. Bila tamar tak berbuah dengan lebat, hadis ini dalam Sahih Muslim. Bila tamar tak berbuah dengan lebat, orang bagi tahu balik kepada Nabi SAW. Nabi kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Idza amartukum bi syai'in min Allah fakhudhu bihi. Wa idza amartukum bi syai'in min ra'yi fa innama ana bashar. Apabila aku suruh kamu sesuatu dengan aku bagi tahu ini daripada Allah, kamu kena ambil. Tapi kalau aku bagi tahu sesuatu perkara itu daripada pandanganku sendiri, sesungguhnya aku ini manusia. Maka dengan ini ada mazhab yang berpendapat kerana Nabi tak diutuskan untuk ajak ni semua ni. Dia diutuskan untuk bawa hidayah, tauhid, untuk ajar salat, untuk ajar keadilan dan semua prinsip ni. Bukan nak main habak macam mana nak buat bangunan, design macam mana nak makan ubat apa. Tak. Semua yang Nabi habak ni adalah berkaitan dengan keadaan semasa. Nabi react kepada apa yang ada di persekitaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya, bila Nabi kata habbatu sauda syifa min kulli da. Habbatu sauda ubat bagi penyakit.
Nabi sebut itu bukan menunjukkan habbatus sauda is the best. Kata mereka. Kerana Nabi sebut kerana itulah ubat yang available, yang ada di kalangan orang Arab. Takkan Nabi sebut bunga teratai atas pokok di Gunung Kinabalu ke apa? Dia akan sebut benda yang bersiap, yang ada di kalangan masyarakat. Tapi Nabi tak pernah bagi tahu nak makan habbatus sauda tu segenggam ke? 2 genggam ke? Nabi tak bagi tahu. Nabi kata dia jadi ubat, dia syifa, dia boleh jadi ubat. Dia bukan asyifa, tapi dia syifa. Dia bukan satu-satunya ubat pemutus, tapi dia boleh jadi ubat. Ibn Khaldun, dia berpendapat semua yang Nabi cakap tentang benda ni, yang ni Nabi bukan Tuhan yang perintah, ini adalah Nabi berinteraksi secara biasa daripada adat Arab. Tetapi Al-Imamul Bukhari, Imam Ibn Qayyim juga, dia berpendapat dak, ini ada unsur wahyu. Sebab tu Nabi tak detail. Kita, wallahu ta'ala alam, kita kalau ambil dua pandangan ini, kalau kita kata unsur wahyu pun sebenarnya kita tengok tak ada masalah apa, kerana Nabi bukan detail. Macam dia kata fa'abriduha bil ma, sejukkan dengan air. Kalau orang masukkan air, doktor masukkan air orang panas, termasuk. Cuma bila orang yang salahnya, bila orang pergi ambil satu ubat habbatus sauda, dia bubuh buat kopi ke tak, dia kata ni kopi Nabi. Yang ni demam banyak lah. Yang ni yang demam banyak. Yang buat leceh ni geng menega ni. Geng menega ni buat leceh. Pasal mereka nak buat bisnes. Dalam ada orang pergi habak kata nak tukar darah, ada dah Facebook pergi tawar siapa yang nak tukar darah yang pernah makan Cadbury 3,500. Dia boleh buat tukar darah. Mungkin dia bekam sampai keluar kecut semua, lepas tu dia pam masuk balik ikut telinga. Tapi nak ceritanya ialah satu pihak termasuk Al-Qadhi Al-Iyad, mereka melihat misi Nabi bukan nak mencerita ubat. Misi dia nak menceritakan hidayah. Ubat ni kalau Nabi tak cerita pun orang cari sendiri. Betul tak? Manusia sakit mesti cari ubat. Di negara China, orang China, di China, macam-macam jenis ubat. Bukan ada, mereka tu bukan percaya Tuhan pun sebahagian mereka. Macam Buddha bukan God-centric. Dia bukan percaya, dia bukan berpaksikan Tuhan kepercayaan mereka. Tapi mereka cari ubat. Kerana manusia bila sakit dia cari ubat. So Nabi tak datang untuk bagi tahu ubat. Jadi kadang-kadang orang ni bila duk cerita ubat. Baru ni ada orang tanya saya tentang Nabi ni, tentang Islam suruh makan buah-buahan. Buah-buahan, dan kemudian adalah jenis-jenis buah apa dia jual. Anak kata pertama Nabi SAW pemakanan sihat. Nabi makan hak sihat, yang tak ada kolesterol, yang tak ada apa semua. Anak kata Nabi ni, dia hidup, dia ni bukan profesor universiti orang kaya, ni apa kata ni, menteri ke, bini menteri ke, yang makan nak kena sukat. Dia pejuang. Orang bagi benda masam pun dia makan. Dia tak tolak. Dia jalan, orang bagi kurma, dia makan, dia tak kata ni aku makan hak elok, ajuh yang lain. Dia tak kata. Bahkan baginda telah diracun kerana telah makan apa? Kambing yang dihidangkan oleh wanita Yahudi. Bukan saya nak anti benda ni, tapi kita jangan, oleh kerana kita nak commercialize sesuatu, kita berlebih-lebihan. Nabi ni dia makan, Nabi makan ikut time. Dia kata, anak kata intan ambil mana? Betul lah makan ikut time tu bagus. Tapi Nabi dalam hadis pernah keluar daripada rumah dia tengah malam kerana lapar. Dia tanya Abu Bakar pun keluar malam. Dia berkata, allazi akhrajaka huwa allazi akhrajani. Yang mengeluarkan kau daripada rumah kau, dia juga mengeluarkan aku, iaitu al-ju', iaitu apa? Lapar. Bukan Nabi kata, oh malam ni minum dia tom yam, besok tak ada semua tu.
Masa mereka gali parit khandak, mereka ikat batu di perut mereka. Tapi mereka boleh berjuang dan membina empire. Betul tak? Kita makan sihat, tapi tak berjuang bawah badan, duk elok gitu. Duk tengok depan cermin, elok aku badan aku. Teratur tak boleh buat apa pun. Kan? Bukan ada bina empire apa pun. Kan? Dah kali mengantuk, duk tidur macam tu kan? Nak kata pandai sangat pun tak. Guna teknologi internet. Ini duduk tangan ni. Gue cakap. Budak 2 tahun pun pandai. Kan? Kat mana kita tak tengok? Daripada tunggu bas sampai masuk dalam tandas. Tak ramai yang ingat walaupun 10 hadis. Tak ramai yang ingat fakta ilmu. An-Nawawi rahimahullah, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Taimiyah pun dah kemudian sebelum para sarjana mengembara dengan lebaran kertas dan menulis hadis. Mereka ingat Allah bagi apa? Ilmu. Tuan-tuan baca Hamka. Hamka tak ada apa? Tak ada internet mana? Teguran suci dan jujur terhadap Mufti Johor. Saya cadang benda mudah baca. Dia jawab Mufti Johor tentang fakta tentang negara Rusia, tentang bilangan etis dan seumpama. Hebat dia. Bukan dia buat search ke internet, tak ada lagi. Tahun 58. Manusia kalau nak ilmu, sekarang semua smartphone, tapi tak banyak benda, banyak maklumat hadis palsu duk masuk dalam kepala. Dan maksudnya kehidupan itu sendiri, Islam, manusia ini berinteraksi dengan alam. Sekarang pakai kasut, ukur jenis tinggi, rendah untuk kesihatan. Sahabat kasut pun tak ada, tapi tewaskan Rum dan Parsi. Sebab manusia menggunakan, mobilize, utilize segala kemampuan mereka untuk mencari keredaan Allah. Allah berkati kemampuan mereka. Bukan soal kerana makan pagi ukur banyak ni banyak ni. Dah. Bukan saya anti benda ni. Boleh, bagus makan benda yang sihat. Islam pun suruh kita makan, suruh kita jaga kebaikan kesihatan kita. Suruh kita jaga sihat, supaya badan kita dapat manfaat. Badan kita dapat manfaat. Kan? Dan ini yang saya nak sebut dalam hal ini berkaitan dengan perubatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab tu kadang-kadang orang kata Nabi, tengok Nabi slim. Saya tanya kawan kata, ente tahu mana Nabi slim? Nabi dalam hadis yang diriwayat juga dalam Abu Daud, apabila dia umur dia meningkat, dia sedikit gemuk. Sebab tu dia solat menggunakan tungkat. Dia sedikit ittakhadahu lahma, dia mula gemuk sikit. Biasa orang kan, manusia. Dia naik sikit, badan dia naik sikit. Tapi badan tu telah berkhidmat untuk agama. Taklah kita suruh orang jadi gemuk kan. Orang kata orang paling hebat ni perut buncit kepala botak. Tapi tak betul. Dia sendiri buncit kepala botak, tak tahu nak kata apa, dia bagi hebat kat diri dah. Tapi ertinya ialah agama ini berjalan secara tabiatnya, secara tabi'i. Yang ada ni orang ambil kesempatan. Pi misi apa tu bubuh hadis Nabi kurma makan, Nabi makan buah-buahan, itu kurma. Syekh, kurma memang makanan Arab. Bukan saja Nabi makan, Abu Jahal pun makan. Makan biji-biji rin. Melayu makan berah. Tapi yang salah ialah kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum dan jangan berlebihan. Nabi SAW kata fa'abriduhu bil ma', maka engkau hendaklah sejukkan ia dengan air. Al-Imam Ibn Qayyim, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani sebut tentang masalah, saya nak kaitkan, nak kembangkan hal ini, iaitu tentang habbatu sauda. Habbatu sauda, Imam Ibn Hajar kata dia sesuai untuk ikut negeri. Jadi Nabi sebut dalam konteks negeri macam Madinah. Karena ada negeri yang tidak sesuai penggunaan kadar-kadar itu. Dan ini kita akan tengok dalam beberapa hadis yang lain. Wallahu ta'ala ala, kita buka pada soal jawab.